أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة. هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. Maksudnya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan mengerjakan suruhannya dan meninggalkan larangannya. Dan hendaklah tiap-tiap diri melihat dan memerhatikan apa yang ia telah sediakan dari amal-amalnya untuk hari esok, hari akhirat. Dan sekali lagi diingatkan, bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat meliputi pengetahuannya akan segala yang kamu kerjakan. Dan janganlah kamu menjadi seperti orang-orang yang telah melupakan perintah-perintah Allah. Lalu Allah menjadikan mereka melupakan amal-amal yang baik untuk menyelamatkan diri mereka. Mereka itulah orang-orang fasik durhaka. Tidaklah sama ahli syurga dan ahli neraka. Ahli syurga mereka lah orang-orang yang beroleh kemenangan, yakni mendapat segala yang diingininya. Kalau sekiranya kami turunkan Al-Quran ini ke atas sebuah gunung, nescaya engkau melihat gunung itu khusyuk serta pecah belah kerana takut kepada Allah. Dan ingatlah misal-misal perbandingan ini kami kemukakan kepada umat manusia supaya mereka memikirkannya. Dialah Allah yang tidak ada Tuhan malaikat Dia, yang mengetahui perkara yang gaib dan yang nyata. Dialah yang amat pemurah lagi amat mengasihani. Dialah Allah yang tidak ada Tuhan malaikat Dia, yang menguasai sekalian alam, yang maha suci, yang maha selamat sejahtera dari segala kekurangan, yang melimpahkan keamanan, yang maha pengawal serta pengawas, yang maha kuasa, yang maha kuat, yang melengkapi segala kebesarannya. Maha suci Allah dari segala yang mereka sekutukan dengannya.
Dialah Allah yang menciptakan sekalian makhluk, yang mengadakan dari tiada kepada ada, yang membentuk rupa makhluk-makhluknya menurut yang dikehendakinya. Baginya lah nama-nama yang sebaik-baiknya dan semulia-mulianya. Bertasbih kepadanya segala yang ada di langit dan di bumi, dan dialah yang tidak ada tolak bandingnya, lagi maha bijaksana. Ayat ini merupakan penutup bagi menamatkan suratul Hasyr. Ayat yang memberi makna dan pengertian yang sangat hebat, yang berkait dengan beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhirat. Merupakan rukun iman yang terpenting di kalangan rukun-rukun iman, yang disebut di dalamnya berkenaan dengan nama-nama Allah Al-Asma'ul Husna, yang menandakan kebesaran ketuhanan Allah Subhanahu wa ta'ala yang tidak terhingga, dan menyatakan berkenaan dengan hari akhirat, supaya orang-orang yang beriman itu menilai dirinya di atas dunia sebelum dihisab pada hari akhirat kelak. Allah Ta'ala memulakan ayat ini dengan seruan kepada orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah. Yakni dengan mengikut segala perintahnya, meninggalkan segala larangannya, menunaikan perkara-perkara yang wajib kamu tunaikan, meninggalkan dosa-dosa besar dan kecil, perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini merupakan sifat takwa yang diamalkan. Melaksanakan semua perkara itu dengan iman, dengan percaya, setuhunya beramal dengan mengerja perkara yang disuruh dan meninggalkan perkara yang dilarang, berasaskan kepada iman, percaya dan takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, percaya kepada adanya janji pada hari akhirat kelak. Wal tanzur nafsu ma qaddamat lighad. Dan hendaklah melihat oleh diri seseorang itu apa yang dia nak bentangkan, dia nak kemukakan di hadapan Allah pada hari akhirat kelak. Firman Allah Ta'ala dalam surah yang lain, apa hasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilayna la turja'un. Adakah kamu mengira kami jadikan kamu begitu saja, tak ada apa-apa? Kamu tidak dipanggil balik kepada aku? Tuhan tanya. Kamu ingat aku jadikan kamu begitu saja, sekadar hidup, makan, tidur, lepas tu mati, habislah begitu saja? Tidak. Kamu akan dipanggil balik kepada aku. Kerana Tuhan yang menjadikan kamu, Tuhan yang beri akal pada kamu, Tuhan yang beri anggota pada kamu, Tuhan yang beri kekuatan kepada kamu, Tuhan beri kepada kamu semua. Tuhan beri umur kepada kamu. Rezeki yang kamu cari di atas dunia ni diberi oleh Tuhan. Walaupun kamu yang bekerja, kamu yang tukang buat, itu adalah pemberian daripada Allah Ta'ala. Maka Allah Ta'ala tugaskan kamu di atas muka bumi supaya mengabdikan diri kepadanya, supaya menunaikan amanah, melaksanakan hukum Allah, syariatnya, mengikut peraturannya. Kamu tarbiyah kehidupan ini sebagaimana yang diatur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagai suatu amanah.
Dan aku tugaskan malaikat, Tuhan kata, untuk mencatat amalan-amalan kamu, perangai kamu. Kemudian kamu dimatikan, diletakkan di alam barzakh, lepas tu dihidupkan semula, lepas tu dihisap apa yang kamu buat. Oleh kerana itu, maka seseorang itu hendaklah sedar apa yang dia nak kemuka pada hari kiamat kelak. Segala yang dia buat ini, dia kena kira hari kiamat kelak. Jangan dia kira sekali hidup di atas dunia ini saja. Semua perkara, bukan saja sembahyang, puasa, zakat, haji, termasuklah makan minum dia, pakaian yang dia pakai, ikut hukum Tuhan ataupun tidak, masa yang dia ambil diizin oleh Tuhan ataupun tidak, semua yang akan dikira semula pada hari kiamat kelak. Dengan sebab itu kita disuruh muhasabah diri. Sayyidina Umar kata, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisab diri kamu sendiri sebelum kamu dihisab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ada orang tu sebelum tidur dia hisab diri dulu. Apa dia buat pada hari ini? Apa yang baik, bersyukur pada Allah Taala. Apa yang berdosa, dia bertaubat. Mungkin ada perkara yang dia tak sedar, dia tak ingat dengan dosa, beristighfar juga, takut ada benda yang dia tak ingat. Inilah dia orang yang bijak, orang yang pandai. Bukannya orang yang bijak tu tulis di buku saja, boleh hutum banyak ni, makan banyak ni, boleh banyak ni, kupu, lepas tu tak tahu halal dan haram. Itu bukan orang yang bijak. Orang yang bijak ialah orang yang buat perhitungan untuk hari akhirat. Seterusnya Allah Ta'ala berfirman, wattaqullah, dan bertakwa kepada Allah. Diulang sekali lagi, ya ayyuhalladzina amanu attaqullah, kemudian wattaqullah, dan bertakwalah kamu kepada Allah. Diulang dua kali, menunjukkan bagaimana menguatkan suruhan supaya kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, sama ada mengerjakan perintah ataupun bertaubat di atas dosa yang kita buat, termasuk dalam takwa. Meninggalkan yang haram dan bertaubat di atas perkara yang haram yang kita buat. Innallaha khabirum bima ta'malun, sesungguhnya Allah itu mengetahui apa yang kamu lakukan. Perkataan ma dalam bahasa Arab dengan makna apa-apa sahaja yang kamu buat. Bukan sahaja yang besar, yang kecil. Bukan sahaja yang nyata, yang tersembunyi. Semuanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala takunu kalladzina nasullaha fa'ansahum anfusahum. Dan janganlah kamu jadi seperti orang-orang yang lupa terhadap Allah, lalu Allah melupakan mereka terhadap diri-diri mereka sendiri. Jangan kamu jadi macam orang yang tak ingat Tuhan, yang tak ingat kepada Allah. Dia ingat dia saja, dia tak ingat ada Tuhan yang menjadikan dia, Tuhan yang beri kepada dia segala-galanya. Dia tak ingat, dia ingat dia saja. Ini orang yang lupa, tak ingat Tuhan. Orang yang macam ni Tuhan jadikan dia melupakan diri dia sendiri. Maka dia lupa daratan, dia tak sedar ke diri. Maka dia buat ikut suka apa yang dia nak buat, tak boleh halal, tak boleh haram. Ulaika humul fasiqun, mereka itulah orang-orang yang jahat. Yang jahat ini mengikut Sa'id bin Jubair al-Asun, yang derhakakan Allah. Mengikut Ibn Zaid al-Kadhibun, yang membohongi ajaran Allah. Samalah juga. Yang derhakakan Allah, yang tak percaya berdosa pahala, tak percaya kepada hukum halal dan haram, tak percaya pada peraturan-peraturan Allah, tak percaya kepada ajaran Allah, walaupun dia kata dia percaya. Seterusnya Allah Ta'ala menegaskan, la yastawi ashabun nari wa ashabul jannah, tidak sama di antara ahli-ahli neraka dan ahli syurga. Ahli neraka dengan ahli syurga ni tak sama. Sebabnya di atas dunia ni ada orang kata supaya je. Hak makna-makna supaya je. Ramai orang duk cakap itu.
Supaya je mana-mana pun. Supaya je. Ini bunuh neraka ni. Tuhan kata tak sama ahli neraka dengan ahli syurga. Kerana di akhirat kelak ada dua saja. Syurga dan neraka. Tak ada tanah rezak. Kalau ada tanah rezak, kita boleh buat tumpang rumah. Dok. Syurga bertambah, neraka bertambah. Ambil tanah rezak, minta dengan Tuhan. Tak ada. Di antara dua saja. Sama ada syurga ataupun neraka. Dua saja. Tidak ada di antaranya. Dan Tuhan mengatakan tidak sama di antara ahli neraka dan ahli syurga. Tidak sama. Tak sama macam mana? Ashabul jannati humul faizun. Ahli-ahli syurga itulah yang mendapat kejayaan. Kejayaan di sini ialah amalan dia diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dia menjadi tetamu Allah pada hari kiamat kelak. Menjadi tetamu Allah Ta'ala. Dia beri pahala yang berlipat kali ganda daripada amal yang dia buat di atas dunia. Dia beri balasan yang lebih daripada had amal yang dia buat di atas dunia. Itu kejayaan yang dicapai oleh ahli-ahli syurga. Adapun ahli neraka pula, jawab dia celaka lah. Walaupun dia nampak dia berjaya di atas dunia ni, kejayaan dia hebat, boleh buat macam-macam, nak buat bangunan cakar langit pun boleh, nak buat macam-macam. Kalau tak ikut perintah Tuhan, celakalah dia. Celaka di dunia dan celaka di hari akhirat. Dalam keadaan mereka tak sedar, di akhirat barulah sedar. Seterusnya Allah Ta'ala menyuruh kita berpaling kepada Al-Quranul Karim, yang merupakan kitab Allah, kitab mukjizat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mukjizat ilmu yang berbeza dengan mukjizat nabi-nabi dan rasul-rasul yang lain. Mukjizat ilmu untuk memberi petunjuk kepada kita dalam semua perkara, dalam perkara agama, dalam perkara dunia, dalam perkara apa saja sampai ke akhirat. Quran memberi petunjuk kepada semua ilmu, sama ada ilmu dunia ataupun ilmu agama. Apa lagi ilmu agama? Quran itu ialah kitab Allah Ta'ala yang merupakan firman Allah Ta'ala, kata-kata Allah. Lau anzalna hadzal Qur'ana ala jabalin ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Kalau sekiranya kami turunkan Al-Quran ini ke atas gunung, batu yang pejal, bukan saja pejal, kuat kukuh pula, yang merupakan perintah kepada gunung, tanggungjawab yang mesti ditunaikan oleh gunung itu. Nascaya engkau lihat, Muhammad, gunung yang tinggi, yang teguh itu kosong, menjadi retak, pecah kerana takutkan Allah, takut pada Allah Ta'ala. Firman Allah Ta'ala, inna aradna al-amanata ala as-samawati wal-ardi wal-jibal فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. Sesungguhnya kami telah membentangkan, memamerkan amanah kepada langit, bumi, bukit, buka dan gunung ganang, supaya mereka memikul amanah. Semua langit, bumi, bukit, buka dan gunung ganang takut nak pikul amanah, gerun. Tetapi manusia sanggup memikulnya. Sesungguhnya manusia itu sangat zalim, lagi sangat jahil. Zalim, jahat, menzalimi diri dia sendiri, dan sangat jahil, bebal, tak sedar ke diri. Ini kebanyakan manusia, kecuali nabi-nabi dan Rasulullah SAW. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة ما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون. Kemudian hati kamu keras lebih pada batu lagi. Di antara batu itu ada yang pecah getok, keluar air daripada batu itu, daripada atas turun ke bawah kerana takut pada Allah Ta'ala. Ini batu bukit yang pejal, yang keras. Tetapi manusia ni
Kalau kerah lebih pada batu lagi. Kalau sekiranya Quran diturunkan ke atas gunung ganang yang besar itu, nescaya gunung ganang itu akan menjadi khusyuk, kemudian retak, pecah, kerana takutkan Allah Subhanahu wa taala. Wa tilkal amsalu nadribuha lin-nasi la'allahum yatafakkarun. Dan begitulah bandingan, contoh yang kami bawa kepada manusia supaya mereka itu berfikir, supaya manusia menggunakan fikiran, menerima Al-Quran yang diberi oleh Allah kepada mereka melalui Nabi akhir zaman Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa hukum yang ada dalam Quran kita kena pakar belaka, jangan tolak. Kalau tolak Quran jadi punah gana, jadi rosak. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala 'abdina fa'tu bi suratin min mithlihi wad'u syuhada'akum min dunillah in kuntum sadiqin fa in lam taf'alu wa lam taf'alu fattaqun nar allati waquduha an-nas wal hijara wa'iddat lil kafirin. Dan jika sekiranya kamu ragu daripada kitab Quran yang kami turunkan kepada hamba kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kamu tak berapa percaya, sila kamu ambil pemimpin-pemimpin kamu, ketua-ketua kamu semua sekali, Tuhan-Tuhan yang lain daripada Allah yang kamu puja, panggil semua, letak setepak, buat satu surah macam Quran. Kalau kamu adalah benar, betul sungguh, tak boleh nak buat macam Quran. Kalau tak boleh buat, dan kamu tak boleh buat sampai bila-bila, takut pada neraka. Di mana umpan bahan bakar neraka itu manusia dan batu-batu. Manusia yang tak ikut Quran akan masuk neraka. Akan masuk neraka di hari kiamat kelak. Jangan main-main. Sebab itu jangan tolak hukum Quran. Bukan saja hukum tajwid. Ada orang ni dia baca hukum tajwid. Hukum tajwid salah satu daripadanya. Di antaranya hukum yang berkait dengan politik, yang berkait dengan ekonomi, yang berkait dengan undang-undang jenayah, undang-undang antarabangsa, semua ada dalam Quran. Semua ada dalam Quran. Hari ini kita melihat manusia dalam keadaan kacau bilau. Huru-hara, penuh dengan maksiat, penuh dengan jenayah, penuh dengan kemungkaran. Puncanya ialah kerana meninggalkan Quran, meninggalkan hukum Allah. Masalah politik, masalah ekonomi, masalah keselamatan, kalau tak ikut hukum Tuhan, jawab dia, jagalah. Orang Islam, orang beriman mesti terima apa yang ada dalam Quran. Baru lagi disebut tadi, tak sama ahli syurga dengan ahli neraka. Maknanya orang ikut Quran masuk syurga, orang terlawan Quran masuk neraka. Tak ke bukan saja bab semayang, termasuk dalam bab semua sekali. Ma salakukum fi saqar qalu lam nakum minal musallin wa lam nakun nut'imul miskin wa kunna nakhudhu ma'al khaidin wa kunna nukadzibu biyaumiddin hatta ya'tiyana al-yaqin. Malaikat tanya, hei, apa masuk dalam neraka ramai-ramai ni? Dari kiamat kelak. Kata ahli neraka, sebahagian kata kami tak sembahyang. Masa atas dunia dulu kami tak semayang, kata satu puak ahli neraka. Satu puak lagi, kami tak beri makan orang miskin. Duit kami banyak, sayang nak belanja, tak tolong orang, tak beri zakat, tak tolong orang, tak bantu orang. Satu puak lagi, nakhudu ma'al khaidin, duduk ramai-ramai bercakap benda tak erti. Ini satu puak, dia tak erti agama, bercakap agama. Duduk dengar orang tak erti agama, duduk dengar orang tak erti agama setara. Ikut pula dia, hak erti agama, ikut orang tak erti agama. Ini nakhudhu ma'al khaidin, iaitulah ikut orang yang tak erti bahasa, tak ikut kitab Allah Ta'ala, dan tak percaya pada hari akhirat. Sehinggalah mari yakin sungguh. Yakin sungguh tak boleh mati. Bila mati baru percaya. Inilah sebabnya kata ahli neraka, menunjukkan bahawa kita kena terima Quran dalam semua urusan kita, semua perkara yang berkait dengan kehidupan kita. Jangan duduk sedap-sedap, tak apalah, semayang, pergi surau sokmo, piti banyak buat umrah acak kali, tak apa. Buat maksiat, tak apa, buat umrah pula.
Tak ikut hukum agama, tak apa kita ikut. Dah bak ni timbang lah, mana berat ayat siap-siap. Awak main-main gitu. Jangan main-main. Semua amal diasahkan di atas iman, kepercayaan kita. Kepercayaan kita terhadap Quran ni, perkara yang kita boleh buat, kita buat. Yang kita boleh buat. Semayang boleh buat. Puasa boleh buat. Sedekah boleh buat. Tolong orang boleh buat. Perkara yang kita tak boleh buat, nak pergi ke Mekah, piti tak ada, kita beriman kepadanya. Piti tak ada, orang macam mana? Tak apa. Orang curi kena kerak tangan. Orang buat berzina kena hukum hudud. Macam-macam hukum. Tak boleh nak buat, kita tak ada kuasa. Kita percaya kepadanya. Kita percaya, kita beriman. Dan berusaha biar boleh buat. Kalau sekiranya hukum Islam ni dapat jalan, tak boleh pakai hukum Islam ni, buat umrah acak. Jawab dia tak ada apa. Ini bersama dengan orang yang tak reti, orang yang tak faham. Bila percaya pada Quran, kena percaya pada semua. Kerana firman Allah Ta'ala, Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam agama Islam semuanya. Jangan ikut langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata kepada kamu. Maknanya kita kena terima Islam semua sekali. Kalau semayang terima Islam, puasa terima Islam, haji terima Islam, umrah terima Islam, nikah kahwin terima Islam, bab hukum jenayah tak terima Islam, politik tak terima Islam, ekonomi tak terima Islam, undang-undang antarabangsa tak terima Islam. Ini ikut syaitan. Kita kena terima semua yang ada dalam Islam. Ini yang ada dalam Quran. Bukit Buka dan Gunung Ganang ini, terima semua perintah Allah Ta'ala. Allah Ta'ala perintah, wahai batu yang kerah, air nak lalu. Maka batu yang kerah pecah. Sekerah-kerah batu jadi pecah. Setengah manusia tu, orang duduk kawasan dalam, nak lalu air ke tanah dia. Aku tak beri. Kalau nak lalu, aku tang golok. Lebih pada batu lagi. Ini dia. Kita kena beri kemudahan lah. Orang duduk dalam tu terpaksa lalu kot tanah kita. Ini wajib. Bukit yang kerah pun dia benar lalu air untuk membekalkan kehidupan makhluk Allah di atas muka bumi. Tapi ada manusia ni tak boleh lalu. Tanam padi biasanya, relung padi, kawasan padi hak jauh pada tali air, terpaksalah kena beri laluan orang yang duduk di belakang. Kalau tak beri laluan, ini tak ikut peraturan, tak ikut hukum. Itu sebagai contoh. Begitulah juga dalam bab-bab yang lain, dalam perkara yang lain. Huwallahu alladhi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wasyahadah. Dialah Allah. Allah dalam bahasa Arab, asal al-ilah, dibuang itu jadi Allah. Lafzul jalalah, lafaz yang paling besar maknanya, dia saja Tuhan. Di antara nama-nama Tuhan yang paling banyak tu, Allah yang paling besar sekali. Semua namanya, semua sifatnya duduk dalam Allah ini. Kalau nak hurah dalam bahasa Melayu dengan maksud dia, perkataan Allah memberi makna yang paling besar sekali. Ada pun orang duduk belebel, Allah duduk dalam alih-alih, duduk dalam dalam titik, itu karuk ke? Itu ilmu karuk ke? Jangan pakai ilmu karuk ni. Kita kena belajar bahasa Arab yang sepenuhnya. Allah dia saja Tuhan. Itu makna Allah. Allah dia saja Tuhan. Dan Allah ni, yang peliknya Tuhan jadikan fitrah manusia menyebut perkataan Allah. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulunna Allah. Jika engkau tanya mereka siapa yang menjadikan langit dan bumi, semua jawab Allah. Orang Yahudi kata Allah, Kristian kata Allah, Hindu kata Allah, orang Buddha pun kata Allah. Termasuklah orang Komunis yang tak percaya ke Tuhan, kata Allah juga. Dia tak percaya ke Tuhan. Bila naik kapal terbang, ngenyih kapal terbang mampu.
Tengah-tengah terbang mampu henjing. Tak usah mampu henjing lah. Mari ribut je. Musing masa tu. Masa nak jatuh dah. Masa tu Allah. Sebut Allah selalu. Termasuklah yang tak percaya pada Tuhan. Sebut Allah. Termasuklah puak-puak Abu Jahal di Mekah. Allah. Masa nak buat surat perjanjian dengan Nabi. Bismikallahumma. Tulis buat Bismikallahumma. Allah ni disebut oleh semua. Tapi yang betulnya orang Islam saja. Bila sebut Allah, dia saja Tuhan. Tak ada Tuhan yang lain. Nama-nama yang lain bagi dia saja. Mengapa perlunya disebut nama-nama yang banyak? Kerana kebesaran Allah tak boleh nak sebut dengan satu nama. Walaupun Allah tu satu saja. Tapi nak memahami semua makhluk yang ada, tiap-tiap Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Quddus. 99. Itu disebut dalam hadis. Sebut ada lebih pada 99 lagi. Dalam Taurah, dalam Injil, dalam Zabur, dalam kitab-kitab Nabi zaman dulu. Di kalangan malaikat-malaikatnya ada nama yang kita tak tahu. Ada nama yang kita tak tahu. Tak terhingga kebesaran Allah. Hebatnya kebesaran Allah ni. Allah satu saja. Tapi nama dia banyak. Kerana nak menyempurnakan seluruh kehebatan, tak boleh sebut dengan satu nama saja. Ini kebesaran Allah Ta'ala. Allah, dia saja Tuhan. Yang layak disembah. Yang layak diabdikan diri kepadanya. Tuhan yang satu pada zatnya, pada sifatnya, pada uluhiyahnya, dan pada rububiyahnya. Satu pada perkara yang menjadi miliknya. Ada setengah orang tu dia belajar sifat 20 je. Sifat 20 saja je. Tak ada orang lain dah. Sebut uluhiyah, rububiyah, tak ada. Dia kata sesat. Ni tak mengaji, ni susah. Tak mengaji tafsir. Kena mengaji tafsir Quran. Kena baca kitab-kitab tafsir, baca kitab hadis. Kena baca kitab-kitab yang berkait dengan agama. Baru kita tahu. Jangan baca bab. Kalau baca bab tu saja, kita reti bab tu sajalah. Asal pada uluhiyahnya. Tuhan yang layak disembah, yang diabdikan diri kepadanya. Pada rububiyahnya, Tuhan yang mentadbir dan mengurus alam ini. Semua alam mengikut peraturan Allah. Ini rububiyah. Kalau tak ikut peraturan Allah, rosak. Kita ambil ikan buah tak darat, mati ikan. Ambil kambing buah laut, mampu kambing. Ini mengikut peraturan yang Tuhan buat pada makhluk-makhluk dia. Itu termasuk dalam rububiyah. Tuhan yang mengurus dan mentadbir alam dengan peraturan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Huwallah, dia saja Allah. Alladzi la ilaha illahu, yang tidak ada Tuhan yang sebenar malaikat dia saja. Dia saja Tuhan. Yang lain tu bukan Tuhan, bohong, pelawak, sesat. Allah saja Tuhan. Allah Ta'ala lantik nabi-nabi dan rasul-rasul. Manusia yang paling benar, yang paling amanah, yang menyampaikan, yang bijak, memberitahu Tuhan satu saja Allah. Huwa alimul ghaibi wasyahadah. Dialah yang mengetahui perkara yang gaib dan perkara yang nyata. Perkara yang gaib seperti malaikat, kita tak nampak. Syaitan dan jin kita tak nampak. Roh kita tak nampak. Dosa dan pahala kita tak nampak. Yang gaib, nak tengok apa pun tak nampak. Tuhan nampak, Tuhan tahu. Tahu dan nampak. Asyahadah, perkara yang nyata, yang boleh dinampak, yang kita boleh kelih. Kita pun sekadar pandangan mata. Jauh pada pandangan mata tak nampak dah. Kalau lindung tak nampak dah. Tuhan tak ada beza lindung tak lindung, sama saja. Mengetahui apa yang gaib dan yang nyata. Huwar Rahmanur Rahim. Dialah Tuhan yang maha memberi rahmat, yang maha pemurah lagi maha penyayang. Ar-Rahman lebih luas pada Ar-Rahim. Setengah ulama menafsirkan Ar-Rahman ni kepada orang Islam dan orang kafir dalam dunia ni. Ar-Rahim lepah kurnia diberi pada orang Islam saja. Ada untuk orang Islam dan kafir, ada untuk orang Islam. Ar-Rahman ni untuk semua. Disebut dalam hadis kursi, Allah Ta'ala membahagikan rahmatnya kepada 100. Satu dikurniakan kepada hambanya di alam dunia ini. 99 lagi disimpan untuk hari akhirat.
1/100 inilah menjadikan binatang buah yang tak berakal kesian di antara satu sama lain. Ada binatang buas yang tak berakal, sayangkan anak, pertahankan anak dia. Manusia yang berakal ni buang anak dalam tuas sapuh, dalam jamban. Ini dia. Sangat hebat kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Ar-Rahmanur Rahim. Huwallazi la ilaha illahu. Dialah Allah. Huwallahu allazi la ilaha illahu. Dialah Allah yang tidak ada Tuhan malaikat dia. Al-Malik, yang memerintah, yang memiliki kerajaan. Tuhan yang ada kerajaan. Ada kerajaan, ada bala tentera dia yang tidak ada kekurangan. Semua kerajaan yang ada di atas dunia habuk. Kerajaan yang kekal selama-lamanya. Tuhan yang memiliki pemerintahan seluruh alam, seluruh makhluk, langit, bumi dan segala-galanya, yang kita tahu, yang kita tak tahu. Al-Quddus, yang maha suci. Yang maha suci, yang tidak ada kekurangan, yang tidak ada cela, yang tidak ada aib sedikit pun. Al-Mu'min, yang memberi keamanan kepada hambanya, yang mengamankan, yang memberi keamanan, yang memberi kebaikan kepada hambanya. Setengah ulama menafsirkan Al-Mu'min ialah yang membenarkan rasul-rasulnya dengan menzahirkan mukjizatnya, yang membenarkan orang-orang yang beriman dengan memberi pahala, dan membenarkan janji terhadap orang kafir diseksakan, dimasukkan dalam neraka. Setengah ulama menyatakan membenarkan wali-walinya, mengamankan wali-walinya daripada azab, yang memberi keamanan, yang memberi keamanan dan mempercayai. Al-Mu'min ditafsirkan dua tafsiran. Assalam, yang selamat sejahtera. Assalam, yang selamat sejahtera. Assalam, yang selamat sejahtera daripada segala cela, segala kecacatan, tidak ada kekurangan. Al-Mu'min, yang memberi keamanan. Al-Muhaimin, yang menguasai, yang memerintah, segala-gala berada di bawahnya, di bawah perintah Tuhan. Al-Aziz, yang maha perkasa, yang tidak ada siapa yang boleh mengalahkan Tuhan. Al-Jabbar, yang maha besar, yang maha besar, tak ada siapa yang lebih besar daripada Tuhan, tak boleh haluh belaka. Al-Mutakabbir, yang mempunyai kebesaran. Tuhan yang mempunyai kebesaran. Al-Mutakabbir. Al-Mutakabbir ini sifat kepujian bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kepada makhluk tak boleh, sifat cela bagi makhluk. Kalau letak pada makhluk jadi cela, letak pada Tuhan jadi terpuji. Terjemah dalam bahasa Melayu, Mutakabbir ini sombong. Sombong. Tuhan tak sombong. Sombong ni menghina orang lain, tak ada kesan belah, tu sombong. Tuhan, dia Mutakabbir, yang mempunyai kebesaran. Yang mempunyai kebesaran, yang menentukan benar dan salah. Manusia ni kalau mempunyai kebesaran, dia saja benar, orang lain tak benar belaka. Walaupun dia salah terang pun, benar dia juga. Betul dia juga, walaupun dia salah. Salah dia lek-lek, betul semacam. Orang tak berani nak kata dia salah, walaupun dia salah. Ini Mutakabbir. Tuhan tak, dia membesarkan diri dia, semua betul belaka, tak ada yang salah. Subhanallah, maha suci Allah Subhanahu wa ta'ala. Amma yusyrikun, daripada apa-apa yang mereka sekutukan Allah dengan sesuatu yang lain. Maha suci Allah daripada apa yang mereka sekutukan. Orang kafir sebut Allah begini, Allah begini, itu semua pelawak, bohong belaka. Orang Yahudi mengatakan Allah Ta'ala ni kedeku. Orang Yahudi kata Tuhan kedeku. Itu orang Yahudi, itu bohong, pelawak. Orang Hindu pula ada Tuhan jaga perang, jaga apa, itu bohong belaka. Tuhan jaga semua segala-galanya. Tuhan satu saja. Apa yang orang musyrikin kata, kita kena tolak, itu tak betul. Huwallahul khaliqu, dialah Allah Tuhan yang menjadikan,
menjadikan segala makhluknya, semua makhluk dijadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Bari'u, yang menjadi dan mereka mencipta. Mereka mencipta. Al-Musawwiru, yang menggambarkan bentuk dia, Tuhan yang menentukan. Rupa dia, semua Tuhan belaka. Yang menjadi, yang menentukan bagaimana rupa dia, bentuk dia, itu Al-Khaliqul Bari'ul Musawwir. Semuanya bagi Allah Ta'ala. Yang menentukan kejadian, yang menentukan saiz dia bersama mana, yang menentukan bentuk dia, color dia, warna dia, apa dia, perangai dia, Tuhan menentukan semua. Lahul asma'ul husna, baginya segala nama-nama yang terbaik. Nama-nama yang terbaik, yang terpuji, yang teragung adalah milik bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita digalakkan menamakan anak kita dengan nama Tuhan, dan letakkan abdu, hamba, kepada nama-nama Tuhan. Khairul asma'i Abdullah wa Abdurrahman. Sebaik-baik nama Abdullah dan Abdurrahman disebut oleh Nabi SAW. Boleh kau orang Melayu doloh dia ramai. Faham gitu je. Tak sebut tak betul. Kena sebut betul lah. Abdullah, Abdurrahman, Muhammad. Kena sebut mama, mak saja. Itu tak kena. Kena sebut Muhammad, jangan mamat. Itu salah. Muhammad nama yang betul. Boleh ke Melayu dia punah. Orang Turki Mehmet, jadi tak betul. Muhammad yang dipuji, nama yang dipuji. Khairul asma'i ma'ubbida wa hummida. Sebaik-baik nama yang diabdukan dan dipujikan. Min haqqil waladi ala walidihi thalatha. An yuhsina ismahu idha wulida, wa yu'allimahu idha aqala, wa yuzawwijahu idha arada. Hak anak yang diberi oleh bapa dia, 3 perkara. Dipilih nama yang baik. Bila anak dilahirkan, pilih nama yang baik. Bila dia berakal, beri ilmu, ajar. Bila dia belajar, terima ilmu pengetahuan yang baik. Bila sampai masa kahwinkan dia, anak itu cari pasangan yang baik, pasangan yang soleh, pilih pasangan yang baik. Itu tanggungjawab dia. Pilih nama yang baik, jangan pilih nama ikut suka. Setengah tu pilih nama panjang, lalu tak penuh tak iman nikah. Tok iman nikah nak sebut nama pun tak boleh. Pernah di zaman Nabi, seorang sahabat mari, Zaidul Khail nama dia. Zaidul Khail, Zaid kuda. Nabi kata Zaidul Khair, ubah nama dia Zaidul Khair radhiyallahu anhu. Nabi ubah nama. Bila ada nama-nama tak molek, pindah nama dia jadi nama yang boleh, memberi makna yang betul. Makna yang betul, jangan makna dia tak betul. Sebutan dia biar betul juga. Sebutan dia biar betul. Jangan sebut yang salah. Kena sebut memberi makna yang betul. Kerana nama-nama ni ada keberkatan. Pilih nama-nama yang diabdikan kepada nama-nama Allah. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard. Mengucap tasbih kepadanya apa-apa yang ada di langit dan di bumi. Di bumi bertasbih memuji Allah Subhanahu wa taala. Kalau makhluk-makhluk yang lain bertasbih memuji Allah, maka kita manusia pun kenalah juga bertasbih memuji dan memuji Allah. Wa huwal azizul hakim. Dialah Tuhan yang maha perkasa, yang tidak ada siapa yang boleh mengalahkannya. Al-Hakim, yang maha bijaksana, yang kemas, teliti. Setiap kejadiannya tak boleh nak dibantah lagi, tak boleh nak dilawan. Hukum peraturan dia mengandungi kebijaksanaan yang tak boleh dilawan. Sama ada kita tahu hikmat, tak tahu hikmat, tetap membawa kebaikan. Kita kena percaya. Mengapa pencuri dipotong tangan? Ada baiknya hikmatnya. Mengapa kena hukum bunuh qisas? Ada baik dan hikmatnya. Mengapa hukum rejam? Ada baik hikmatnya. Mengapa diharamkan riba? Ada baik dan hikmatnya. Mengapa diharamkan babi? Diharamkan arak dan judi? Mengandungi hikmat. Sama ada kita tahu dia hikmat, tak tahu, tetap benda yang haram mendatangkan keburukan, benda yang baik mendatangkan faedah. Itulah kebijaksanaan Allah. Sama ada kita tahu, kita tak tahu, tetap keputusan Allah itu adalah baik. Wallahu a'lam.